ada Al-Quran boleh buka, dan boleh juga tengok skrin yang telah kita sediakan. Baiklah, dalam surah Al-Bayyinah ini bermaksud bukti. Apakah yang dimaksudkan dalam surah Al-Bayyinah ini? Yakni satu surah yang menerangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kebenaran, yakni menyampaikan Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada penduduk Mekah pada ketika itu supaya berada pada jalan kebenaran. Kita lihat pengenalan dulu tentang surah Al-Bayyinah ini. Apa yang kita dapat kenal pada surah Al-Bayyinah ini? Yang pertama, surah Al-Bayyinah ini para ulama berselisih pandangan tentang status surah Al-Bayyinah. Adakah dia tergolong di kalangan surah-surah Makkiyah ataupun surah-surah Madaniyah? Majoriti para ulama berpandangan bahawasanya surah ini adalah surah Madaniyah, kerana dan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Hal ini kerana di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang jahiliyah sahaja. Adapun di dalam surah ini Allah membicarakan tentang ahlul kitab, sedangkan Nabi tidaklah berinteraksi dengan mereka kecuali ketika beliau sudah berada di Madinah. Sekerana setibanya beliau di Madinah, di sanalah menetapnya orang-orang Ansar daripada suku kaum Auf dan Khazraj yang sebelumnya merupakan penyembah berhala, dan juga orang-orang Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Khuraidah dan Bani Qainuqa. Di sini barulah Nabi bercerita tentang ahlul kitab. Baiklah, pada ayat yang pertama dicakap tentang sebutan ahlul kitab. Allah kata pada ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlil kitab dan musyrikin, dua perkataan yang disebut first di dalam surah Al-Bayyinah. Min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apakah yang kita dapat lihat pada dua surah ini, pada ayat ini? Yang pertama sekali Allah menerangkan orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitab, daripada ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang musyrikin, mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Para ulama terbahagi kepada dua pandangan tentang tafsir ayat ini. Bila dia kata orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin ini, mereka tak akan tinggalkan agama mereka sampailah bukti ada agama lain yang membawa kebenaran daripada apa yang mereka anuti sebelum ini. Pandangan pertama, bahawasanya ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan melepaskan diri daripada kesyirikan, yakni daripada menyembah berhala, sampailah datang bukti yang nyata, iaitu datang bukti yang nyata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian mereka beriman kepada Nabi dan melepaskan kesyirikan mereka, yakni mereka memeluk agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahawasanya ahli kitab daripada kaum musyrikin tidak meninggalkan puji-pujian terhadap Nabi sampai Muhammad datang mengaku Nabi. Kerana sebelum orang-orang Yahudi memuji Nabi, kerana mereka meyakini Nabi tersebut akan datang daripada kaum mereka,
Kaum musyrikin juga memuji Nabi kerana mengenal Nabi sebagai seorang yang memiliki sifat as-siddiq al-amin, jujur dan terpercaya. Pandangan kedua ini bermaksud yakni orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin sebelum dia mengenali Muhammad itu sebagai Nabi, dia kutuk Muhammad, dia tak hiraulah. Tetapi apabila Muhammad ini diutus, Nabi SAW ini diutus menjadi Rasul, barulah mereka percaya tentang kenabian. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana perpecahan di antara kaum Nasrani dan juga kaum Yahudi. Baiklah. Ini pandangan yang pertama. Ini pandangan yang kedua. Yakni bermaksud secara kesimpulan ayat yang pertama tadi kita dapat lihat, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yakni orang-orang yang mana terdiri daripada orang-orang kafir, yang terdiri daripada ahli kitab dan musyrikin, tidak akan meninggalkan agama mereka setelah datang bukti yang nyata. Yakni mereka akan meninggalkan agama mereka setelah sampai risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Yakni seorang rasul daripada Allah. Siapa yang bawa utusan itu? Rasulun minallah, seorang rasul daripada Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhufan mutahharah, yang membaca suhuf, lembaran-lembaran yang mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Apa yang Nabi baca? Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu al-bayyinah, bukti yang jelas, tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebab itu para ulama menyatakan surah ini surah Al-Bayyinah, bermaksud bukti yang jelas, bermaksud ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah beliau merupakan utusan Allah dan beliau mendatangkan lembaran-lembaran yang disucikan. Yakni Nabi dakwah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Berdasarkan ayat inilah, kerana Al-Quran disebut lebaran-lebaran yang suci, maka kata para ulama, Al-Quran tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Seperti mana yang disebut oleh kaum-kaum Syiah. Bila sebut perkataan Syiah ni, saya sedikit nak maklum, nak bagi tahu. Saya mesti pernah kenal Ustaz Firdaus Subhi, penceramah dia sekarang. Dulu dia bekerja di bahagian R&D. Bahagian R&D ni di JAIS ni bahagian siasatan jenayah ataupun bahagian pengkaji ajaran-ajaran sesat. R&D Ustaz Firdaus Subhi, dia selalu ceramah di Bukit Jelutong. Dia imam masjid negeri, ya. Jadi TV pun selalu. Saya ada dulu dia berceramah di Masjid Kota Kemuning. Kebetulan saya jadi imam di situ. Saya borak-borak dengan dia panjang lebar. Dia kata walaupun dia menjadi imam masjid negeri, sekarang dia menjadi imam masjid negeri, cuma dia masih lagi masih lagi menguruskan bahagian R&D itu, siasatan jenayah bagi ajaran-ajaran sesat. Dia kata di Selangor ajaran-ajaran sesat ini semakin bertambah. Di antara kes yang dia pegang, sebab itu bila kita sebut Syiah ni, dia kata ini sampai di sini sajalah, ya. Cuma dia kata ada semasa semasa Pakatan Harapan Memerintah dulu, masa PRU ke-14, ada seorang menteri pertahanan, saya tak mau sebut nama. Kemudian dia merupakan ejen Syiah paling berbahaya. Itu bukan saya kata, tetapi bahagian R&D yang kata.
setelah siasat. Kerana apabila dia memegang Menteri Pertahanan pada ketika itu, dia menaikkan pangkat-pangkat anggota-anggota yang berfahaman Syiah, dan dia merupakan antara orang kata Syiah yang berbahaya. Walaupun dia kata, saya tanya siapa lagi, dia kata banyak, antaranya Toke Maidin. Itu dia kata, cuma yang tu tidak kuat, tidak nampak. Tetapi Menteri Pertahanan yang bekas dulu tu, dia sangat kuat. Kemudian ada SB Special Branch yang cuba nak merungkaikan, tetapi kertas kerja Special Branch itu dibuang oleh Menteri Pertahanan pada ketika itu dulu. Ini kisah. Sambil bercerita tentang masalah Ibu Yati, masalah perjalanan mimpi yang terakhir, yang itu dihandle oleh Ustaz Firdaus Subhi. Itu tapi saya tak tahulah bahagian. Cuma saya pun dengar juga. Tetapi oleh kerana dia bila bahagian siasatan Jais sendiri yang bagi tahu kepada saya, maka saya tengok kepada, walaupun ialah dia punya nakal, kita tak tahu betul atau tidak. Cuma Ustaz Firdaus tu orang alim, orang yang bekerja, mungkin ada dia bahagian yang memang layak untuk dia berkata padanya. Maka saya secara naluri berkata dia bercakap benda yang benar. Maknanya kita perlu berhati-hatilah. Okey, itu yang pertama lah. Maksudnya Syiah ni antara dia sebenarnya adalah perangkap samar. Syiah ni adalah perangkap samar yang akan mensesatkan. Dia ada jarum halus yang akan memasuki ahli sunnah. Asalnya mula-mula puja kubur, tak apalah puja kubur, lama-lama dia puja gambar, lama-lama dia tidak mentauhidkan Allah. Dia beriman kepada imam-imam 12. Sebab itu kalau dia kata pergi ke maqam Husain tu lebih mulia daripada pergi Kaabah. Sebab itu kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita kan biasa talbiyah begitu kan. Tapi Syiah labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kami menyahut seruanmu ya Husain. Kemudian dia akan madad ya Husain, madad ya Husain, minta tolong kami wahai Husain, minta tolong kami wahai Husain. Ini sejelas bertentangan dengan akidah ahli sunnah, yang mana kita minta kepada Allah, minta hanya kepada Allah, kan? Kemudian di Syiah ini satu hari yang mana ada hari yang mana halal darahnya, boleh dibunuh ahli sunnah ini. Boleh dibunuh ahli sunnah. Sebab itu di Iran mereka sangat benci kepada yang namanya Aisyah. Siapa ada anak nama Aisyah, mereka sangat benci, mereka tak suka. Sebab itu di antara doa-doa mereka melaknat Aisyah, mereka melaknat Umar, mereka melaknat Uthman, mereka melaknat Abu Bakar. Dua berhala, Abu Bakar dan Umar. Adakah kita sanggup nak mengkafirkan ataupun memberhalakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Di sini kita telah berpecah dengan Syiah. Syiah sangat bahaya. Syiah sangat bahaya. Sebab itu Syiah kata Al-Quran yang kita pegang ini sebenarnya Al-Quran yang tidak lengkap. Nanti ada Al-Quran yang akan datang bersama Al-Mahdi. Mereka percaya akan Al-Mahdi, kita pun percaya akan Al-Mahdi. Cuma mereka punya Al-Mahdi tu akan membawa kitab, namanya kitab Mushaf Fatimah. Yang mana di sananya disebut ada satu ayat ataupun beberapa surah yang disebut bahawasanya Ali ini adalah diangkat sebagai wali ataupun khalifah
Begitulah. eh ha, Begitu. Sebab itu kita ahli sunnah percaya Al-Quran sudah lengkap. Sebab itu dalam surah Fussilat Allah sebut la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik daripada depan maupun daripada belakang pada masa lalu yang tidak akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ini hati-hati. Maknanya Al-Quran ini memang mutawatir. Daripada zaman Nabi sampai kepada zaman kita, inilah bacaan yang kita baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Setelah dibukukan dalam Mashaf Uthmani, Al-Quran itulah yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh para tabi'in, yang dibaca oleh atba'ut tabi'in, dan generasi selepas itu sampailah mutaakhirin yang kita baca sekarang ini. Kita ni golongan-golongan akhir. Golongan-golongan akhir, golongan-golongan zaman fitnah. Ini kita. Baiklah. Itu saya nak cerita sedikit lah. Syiah ni dia tak percaya Al-Quran telah lengkap. Kita ahli sunnah percaya Al-Quran lengkap, tidak ada dah pengurangan. Baiklah. Okey. Ya. Okey. Okey. Siapakah dia ahli kitab? Wal musyrikin. Baiklah. Ahli kitab yakni orang-orang yang berpegang kepada pandangan yang berpegang kepada ajaran, yang berpegang kepada ajaran kitab Taurat dan Injil. Dia termasuk kepada ahli kitab. Mereka walaupun Al-Quran itu telah datang, tetapi mereka masih berpegang kepada pegangan Taurat dan Injil. Disebut dengan ahli kitab. Tapi dia kafir lah. Cuma dia berpegang. Ada tak sekarang ahlul kitab? Para ulama membahaskan hal ini, cuma saya berpandangan bahawasanya tidak adalah ahlul kitab. Kalau ada pun sangat sedikit. Saya pernah bertanya kepada orang yang pernah pergi ke Palestin. Siapa yang pernah pergi Palestin mungkin boleh share ataupun mungkin boleh betulkan kenyataan saya ini. Golongan orang Yahudi juga sebenarnya berpecah. Ada golongan yang tak suka kepada Zionis. Ada golongan yang tidak suka. Golongan Yahudi ada dua. Satu yang pakai topi hitam, satu yang pakai kopiah putih tu. Kopiah kecil putih tu ada. Mereka pun tak suka apabila pihak Zionis Israel menyerang Palestin. Dan cara mereka sembahyang pun lebih kurang cara Muslim sembahyang. Bukan nak kata mereka tu Islam, tidak. Mereka tetap salah ataupun tersesat, kan? Cuma ada unsur ahli kitab kat sini. Baiklah. Itu bab tentang ahli kitab lah. Sebab itu ahli kitab masih lagi dikategorikan sebagai orang kafir, kerana yang beriman kepada Allah adalah Islam, yang percaya kepada Allah. Ahli kitab percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan terakhir. Sebab itu apabila selepas di dalam kitab Injil ataupun di dalam kitab Taurat memang ada kelahiran nabi terakhir. Dalam kitab Injil Barnabas disebutkan perkataan Ahmad, yakni kelahiran tentang nama nabi yang terakhir disebut Ahmad. Boleh cari dalam Google ataupun dalam internet tentang kitab Barnabas yang
keberadaannya lebih lama, tetapi tidak orang ya. Ya, okey. Tetapi tidak diperakui oleh ulama-ulama Kristian ni lah. Okey. Saya nak ceritakan di sini. Yang pertama sekali, yakni kitab Barnabas ini ada ditulis tentang Nabi terakhir. Orang Yahudi percaya dan orang Kristian percaya ada di kalangan nabi-nabi daripada mereka. Tetapi Nabi terakhir keluar di kalangan kaum Arab. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang kau beri nikmat kepada mereka, yakni jalan Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan pula jalan yang engkau murkai. Murkai ni siapa? Orang Yahudi. Kerana mereka menolak terus. Muhammad ini datang daripada Bani Arab, kaum Arab. Mereka kata tak terima. Sebab kebanyakan nabi-nabi sebelum itu daripada Bani Israel. Bila muncul Nabi Muhammad daripada kalangan Arab, daripada keturunan Arab, mereka tak boleh terima. Cannot brain lah benda ni, tak boleh terima. Bukan keturunan kita. Gitu. Dan waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang sesat ni apa? Yang sesat ni memang golongan-golongan Nasara ataupun Kristian. Mereka telah tersesat. Mereka percaya ada Allah, mereka percaya tentang Nabi Isa, tapi mereka tak percaya. Sesatlah mereka. Mereka tak boleh mengakuinya. Mereka terlalu mengesakan Nabi Isa sehingga diangkat sebagai Tuhan. Okey, baiklah. Itu yang pertama. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi yang benar. Yakni dalam Al-Quran isinya benar. Ya? Dan ayat yang keempat, di sini وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apabila Nabi SAW datang, sebelum datangnya Nabi, semua Yahudi bersepakat untuk menanti Nabi terakhir, untuk beriman kepadanya. Yahudi ni bersepakat. Namun tatkala datangnya bukti yang jelas, iaitu Nabi, mereka pun terpecah. Di antara mereka ada yang beriman dan sebahagian mereka kafir kepada Nabi. Tak boleh terima. Sebab bukan daripada set-set kita. Bukan daripada kaum-kaum kita, kita tak boleh terima. Gitu. Ni disebut oleh At-Tabari. Allah menyatakan bahawa demikian kebiasaan orang-orang terdahulu. Sejak datang Taurat, mereka sudah berpecah. Sehingga Allah menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Ya? Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang benar, yang berat. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat pada surah Al-Bayyinah ini, beliau membawakan hadis yang masyhur dan sahih oleh banyak ahli hadis. Hadis riwayat Abu Dawud. Iftaraqa al-yahud ala 71 firqah. Kaum Yahudi ini terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. وتفرقت النصارى على 72 فرقة. Dan kaum Nasrani telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Yahudi berpecah, Nasrani pun berpecah.
وتفترق أمتي على 73 فرقة. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kemudian ada hadis yang lain, yakni satu golongan sahaja yang akan mendapat jannah, iaitu Nabi kata al-jamaah. Al-jamaah ni apa? Para ulama mentafsirkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Okey, ada faham insya-Allah? Maknanya daripada ayat ini kita jelas bahawasanya memang disebut dalam hadis kita ni akan berpecah. Ada satu puak ini, ada satu puak itu, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam perbezaan. Sebab itu apabila kita nak bersatu ataupun apabila kita nak melihat bagaimana nak dapat benda tu benar ke salah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada apa yang disebut oleh Allah dan apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu berpegang kepada kedua ini, Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan sesat. Sebab itu banyak sekarang ajaran, pelik-pelik ajaran. Ajaran mimpi yang terakhir lah, ajaran ibu yati lah, ajaran kemudian ajaran siapa tu lagi, hadi minallah lah. Cuma hadi minallah tu pihak Jais. Sekarang ada ajaran yang baru, ajaran ustazah, yang dia merepek cakap entah apa-apa tu, yang dia kata minum susu boleh jadi rabun, kemudian dia kata apa lagi, makan ubat tahan sakit masuk neraka. Macam-macam lah kenyataannya yang boleh menimbulkan kekeliruan. Itu juga satu ajaran yang melampau, yang boleh menjejaskan imej agama Islam itu sendiri. Maka macam mana kita nak handle hal ini? Belajar Al-Quran dan hadis Nabi. Tengok, ada tak Al-Quran cakap macam ini? Ada tak hadis cakap macam ini? Jika tidak ada, maka ia bukanlah ajaran Islam. Dia katun, dia hanya bertopengkan agama, tetapi dia keluar daripada Islam yang sebenar. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu kita sentiasa dalam Fatihah tu, kita sentiasa kena doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab itu jalan yang hanya diperakui, innallah, jalan yang diradai oleh Allah, diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Sebab itu kita bersyukur kerana lahir sebagai Islam, dan mudah-mudahan mati kita mati mestilah di dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat hari ini kita dapat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.